Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan anugerahnya, dengan izinnya, dengan perkenannya, dapatlah kita bertemu sekali lagi pada hari yang cukup mulia ini, yang penuh barakah ini, insya-Allah. Itu hari Jumaat, di mana kita digalakkan, diperintahkan supaya kita memperbanyakkan selawat, dan kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikannya kepada kita lah, sentiasa melindungi kita, menjaga kita, dan juga melimpahkan rahmat-Nya dan mengangkat segala wabak bencana, bala bencana dan penyakit daripada diri kita dan keluarga kita, daripada dunia ini, daripada negara kita dan daripada seluruhnya lah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat Dia kepada kita. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang sentiasa diberi limpah kurnia, diberi perkenan oleh Allah SWT untuk sentiasa beramal dengan amalan yang saleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke ayat yang ke-196 daripada surah Al-Baqarah, di mana kita telah membincangkan berkenaan dengan sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan peperangan, apakah hikmah di sebalik perkara tersebut, berkenaan dengan bulan haram, di mana asalnya bulan haram itu adalah bulan tidak dibenarkan, diharamkan berperang, bukan diharamkan berkahwin. Ada setengah orang ingat bulan haram ni dia ada kefahaman yang pelik, di mana bulan haram ni tak boleh melakukan pernikahan lah. Itu bukan. Bulan haram di sini ialah bulan tidak boleh dilakukan perperangan. Itu diketahui oleh orang Arab berzaman-zaman. Jadi tidak boleh dilakukan peperangan. Tetapi dan juga tak boleh berlaku peperangan di Masjidil Haram itu sendiri, tempat yang diharamkan berperang, dan juga ketika ihram. Itu antara je lah. Jadi tetapi Kalaulah orang Islam itu sendiri diserang ketika bulan yang mulia itu, bulan yang diharamkan perang, ataupun di tempat yang diharamkan berperang itu antara yang di Masjidil Haram, maka Islam itu cukup realistik, cukup sesuai dengan apa tu perkembangan zaman, dengan keadaan situasi, maka dibenarkanlah membalas serangan tersebut. Tetapi the key words dia punya kata kunci dia adalah jangan melampaui batas. Itu dia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ini pun semuanya, dan khususnya surah Al-Baqarah ini berkenaan dengan Allah memperkenan kita makan apa saja, tapi jangan melampaui batas. Ada perkara-perkara yang diharamkan, ada ketika bulan Ramadan misalnya di siang hari tidak dibenarkan mendekati perkara yang asalnya halal itu sendiri. Sebab Allah itu penggubal syariat. Sebenarnya kalau kita perasan setiap hari pun ada perkara yang Allah SWT tahan daripada kita melakukan perkara tersebut walaupun perkara itu halal. Misalnya takbiratul ihram itu. Takbiratul ihram itu sendiri, sebab itu kita kata ihram itu haram. Allah telah mengharamkan apa? Perbualan, tak boleh bercakap, tak boleh bergerak tanpa sebab, tak boleh makan dan minum. Dan itu sebenarnya berlaku setiap hari, menunjukkan bahawa kita telah memperakui bahawa Allah itu adalah pemilik syariat itu, penggubal undang-undang itu. Jadi kita kena patuh kepada penggubal undang-undang itu iaitu sang pencipta itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata jangan melampaui batas, dan juga Allah beritahu seterusnya ialah berkenaan dengan infak, berkaitan dengan
harta ditafsirkan oleh para ulama antaranya adalah infak dalam keadaan untuk manusia yang hendak melakukan fi sabilillah. Walaupun kita tak mampu pergi misalnya, tapi kita kena infak. Misalnya orang untuk berperang atas jalan Allah, maka kita infakkan. Kalau kita tidak mahu melakukan perkara tersebut, kalau semua orang tidak mahu melakukan perkara tersebut, akhirnya umat Islam tidak ada kekuatan untuk melawan musuh, dan apabila umat Islam kalah, maka kesusahan itu akan balik kepada kita juga. Itu antaranya. Kemudian Allah ceritakan berkenaan dengan menyempurnakan ibadah haji dan umrah, apa yang perlu dilakukan jika tidak mampu menunaikan perkara tersebut. Misalnya dikepung oleh musuh, seperti Rasulullah tidak dibenarkan masuk ke Mekah, apa yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Dan andailah misalnya ada penyakit di kepala ke, misalnya ada kutu ke, seperti yang dinyatakan dalam hadis, ada sahabat yang mengalami perkara tersebut, maka dibenarkanlah untuk mencukur perkara tersebut. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu dilakukan di sebaliknya untuk menyempurnakan keadaan tersebut. Nak menunjukkan bahawa seperti mana kita katakan sebelum ini, dalam apa sahaja ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada kita, ada kasih sayang Allah SWT, iaitu apa? Allah bagi keringanan kepada situasi orang yang menghadapi situasi tertentu. Itu menunjukkan bahawa Allah itu hidup. Allah itu tahu apa yang ada dalam kesusahan yang hamba dia manusia ini alami. Dengan penuh rahmat dia, kasih sayang dia, dia bagi kita keringanan-keringanan. Kalau dah ada keringanan-keringanan kita masih tak mau lakukan, itu suatu perkara yang sepatutnya tidak berlakulah. Sangat memelikkan, sebab Allah SWT telah bagi keringanan. Kita ni, Allah suruh kita ni, buat je. Buat saja. Buat sekadar mampu. Kalau tak mampu setakat ini, buat. Kalau tak mampu setakat yang tinggi-tinggi, buat setakat yang mana yang mampu. Jadi jangan tinggal. Itu dia. Sebab tu guru saya kata dulu, kalau kita tak mampu buat semua, jangan kita tinggal semua pula. Jadi itu. Jadi Allah SWT macam tu. Allah SWT kata, okey, buat perkara ini, tapi Allah sentiasa dengan rahmat dia, Allah bagi kita keringanan tertentu. Itu menunjukkan bahawa Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Allah SWT, perbincangan kita pada ayat 166 itu diakhirkan dengan Allah SWT perintah supaya kita bertakwa kepada Allah SWT. Dan itu antara kunci utamalah dalam surah Al-Baqarah. Apa sahaja yang kita lakukan itu mestilah berlandaskan kepada ketakwaan. Dan apa sahaja yang kita lakukan itu sebenarnya mendidik kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Yakni mematuhi segala perintah dia dan menjauhi segala larangan dia. Wallahu a'lam. Tayyib, biduni ida'atil waqti, tanpa kita melengahkan masa, terus sahaja kita masuk kepada ayat yang ke-197. InsyaAllah. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kekuatan untuk membincangkan ayat-ayat Allah SWT ini. Beri saya kekuatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, apa yang terdapat dalam Al-Quran ini semampunya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 197 ini, Allah kata haji itu adalah bulan-bulan yang telah pun diketahui. Bermaksud berzaman-zaman lagi sebelum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sebenarnya orang Arab ini telah pun melaksanakan haji itu. Jadi haji ini bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, bulannya dimaklumi. Tetapi apa yang tidak diketahui atau dilupakan oleh orang-orang ataupun dimodifai oleh orang-orang Arab ini adalah tata cara dia, manasik dia. Tata cara haji itu sebenarnya yang hendak diperingatkan. Bagaimana sebenarnya hendak dilakukan perkara tersebut. Berkenaan bulan, kalian semua tahu dah. Maklum. Bukan perkara yang tidak diketahui. Tetapi apa yang Allah SWT datang ke Rasulullah SAW ini, hendak mengajar kalian bagaimana melakukan yang sebenarnya mengikut apa yang Allah SWT mahu, seperti mana yang dilakukan oleh Ibrahim AS sendiri yang kalian agung-agungkan. Kalian kata kalian pengikut Ibrahim AS, tapi kalian tidak melaksanakan haji seperti mana yang Ibrahim AS lakukan. Berkenaan bulan, kalian sendiri ketahui dia. Bulan haji itu kalian tahu bulan-bulannya. Jadi mengikut jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa bulan haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Ada pandangan lain juga, tetapi yang ini yang jumhur dia. Jadi berkenaan dengan, sebelum kita teruskan berkenaan dengan hukum hakam ni, kita akan touch lah. Sebab ini bukan bidang saya. Kita serahkan kepada orang yang lebih pakar.
Tetapi sebab dia ada dalam Quran, jadi kita akan lalui juga, kita akan sentuh juga ayat-ayat ini. Tapi kita nak lihat kepada hikmah-hikmah dia lah. Kenapa, apa kemungkinan kenapa Allah SWT turunkan ayat-ayat ini. Kita cuba tadabbur semampu kita lah. Jadi haji itu diketahui bulan-bulan yang telah diketahui. Semua orang mengetahui perkara tersebut. Barang siapa yang melakukan, dan Allah kata faman faradha fihinnal hajj. Ini yang penting yang Allah tahu. Allah nak bagi tahu sebenarnya apa. Yang bab haji, bab bulan tu kalian dah tahu. Tapi yang ini aku nak ajar. Sepatutnya apa yang kalian lakukan? Sebab kalian pergi haji tapi kalian masih lagi beramal seperti amalan jahiliah. Tapi apa yang sepatutnya berlaku? Apa yang sepatutnya kalian akhlak yang kalian perlu tunjulkan ketika melakukan haji ialah faman faradha fihinnal hajj. Maka sesiapa saja yang mewajibkan dalamnya bulan-bulannya untuk mengerjakan haji, bermakna sesiapa sahaja yang pergi haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafatha, janganlah kalian melakukan rafatha. Nanti kita lihat apa tu rafatha. Walau fusuqa, dan tak boleh berbuat fasik. Wala jidal, dan janganlah berselisih ataupun berjidal. Ni kita kata berbalas hujah, berdebat. Fil hajj, dalam pada waktu haji. Jadi kita nak lihat apa maksud rafatha itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, kalangan Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus bahawa Abdullah bin Umar pernah mengatakan ar-rafat bermaksud mencampuri isteri, iaitu menggauli isteri dan membicarakan perkara itu dengan orang lelaki walaupun perempuan. Jika demikian itu diucapkan dengan lisan mereka. Atta' bin Abi Rabah pula mengatakan bahawa ar-rafat bererti melakukan hubungan jima', iaitu bersama suami isteri. Dan selain itu maksudnya adalah misalnya ucapan-ucapan yang kotor lah, perkara-perkara yang foul language lah kita katakan. Jadi lebih lanjut Atta' menuturkan bahawa mereka memakruhkan kata singgah yang kotor ketika sedang berikhram. Dan Taus mengatakan juga yang dimaksudkan ar-rafat adalah seorang lelaki mengatakan kepada isterinya, jika aku telah bertahlul, aku akan menggaulimu. Itu antara perkara-perkaranya. Kenapa tuan-tuan diceritakan perkara ini? Pertamanya ada perkara sendiri yang dihalalkan dengan isteri itu diharamkan jika melakukan ihram. Pertama kita seperti mana kita jelaskan sebelum ini, kita perbincangkan sebelum ini, bab syariat itu adalah milik Allah SWT, nak menunjukkan kita ni hamba. Ada yang, sebab kita ni semua yang ada pada kita ni pinjaman saja. Termasuklah isteri, suami, semua tu pinjaman sahaja untuk kita. Jadi Allah tahan ketika waktu tertentu sebab Allah nak tunjuk pada kita adalah hamba. Kita ni hamba. Allah nak bagi tahu ini pinjaman dia. Ingat, ini pinjaman sahaja. Jadi ketika haji seperti mana juga ketika puasa, ada perkara yang halal asalnya tapi kita tak boleh lakukan, nak mendidik kita untuk menjauhi perkara haram itu sendiri. Apabila kita telah terdidik meninggalkan perkara-perkara yang halal, maka nanti mudahlah untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang haram. Allahu a'lam. Hanya Allah SWT yang mengetahui kebenaran dia. Jadi kita lihat bahawa Allah tidak benarkan melakukan perkara Arafat sini, termasuklah kepada pasangan yang halal itu sendiri dan tentu saja kepada yang lain. Dan Allah tidak benar-benarkan mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Itu di dalam haji, di luar haji pun tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang lucah, terutama kepada orang lain. Terus membuat kadang-kadang kita lihat lawak-lawak, komedi-komedi kita minta maaf cakap dalam ni, mesti ada double meaning. Mesti ada perkara-perkara yang kotor. Kadang-kadang berniaga iklan pun ada perkara-perkara yang kotor, yang sedangkan yang di iklan-iklan itu disaksikan oleh anak-anak kecil pun. Jadi perkara-perkara itu nak didik, jauhi ketika haji dan jauhilah juga ketika waktu-waktu lain. Tapi tentu saja di waktu haji ni lebih-lebih lagi lah perlu jauhi supaya kita membiasanya dalam keadaan cukup lama kita berada di Mekah itu, dengan kita membelanjakan ribuan ringgit untuk kita kumpul cukup waktu, kita kumpul dalam masa yang cukup lama dan kita habiskan beribu-ribu ringgit untuk kita pergi ke Mekah, akhirnya kita sia-siakan haji kita dengan perkara-perkara yang tidak baik, dan kita balik ke tanah air kita masih lagi berkelakuan seperti mana, sama sahaja seperti mana yang kita sebelum kita pergi haji. Jadi itu menunjukkan bahawa kita tidak mendapat haji yang mabrur itu, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak didik, nak ajar musim haji ni, lupakan perkara-perkara lain, lupakan hubungan suami isteri tu ketika ihram tu, lupakan perkara lain, ingat hanya berkenaan dengan akhirat
semata-mata. Itu Allah nak ajar. Jadi Allah kata fala rafatha, maka jangan kalian berkata yang sia-sia. Dan seperti mana kita ceritakan tadi, jangan lakukan, jangan berkata sia-sia, jangan lakukan. Bahkan dengan hubungan suami isteri pun tidak dibenarkan. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik. Berbuat fasik ni kita tahulah dosa-dosa, perbuatan yang maksiat, sama ada dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar. Jadi semua itu perlu dilalui. Sebab tu Ibnu Abbas dia kata itu segala perbuatan maksiat. Ada juga ulama lain yang memaksudkan bahawa al-fusuq itu sendiri maksudnya caci maki. Kita memaki orang. Kalau tak di luar zaman kita ni dalam Facebook, dalam media sosial. Jadi perkara-perkara tersebut semuanya itu tidak dibenarkan. Sebab tu Ibnu Abbas dengan sebab tu ada minta maaf, sebab tu ada riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu sendiri adalah satu kefasikan, dan memerangi mereka yang tanpa hak merupakan kekafiran. Dan ada hak mengatakan bahawa al-fusuq bermaksud memberi gelaran-gelaran yang buruk kepada orang lain. Kita panggil orang tu minah sengit ke apa ke semua, ketot lah apa semua, sedangkan orang tu tak suka. Kalau dia suka tak apa. Ini dia tak suka, tak boleh. Perkara tersebut tidak dibenarkan ketika haji dan di bulan-bulan mana sahaja. Allah didik kita menjauhi perkara ini ketika haji supaya kita bawa kesan daripada kita melakukan haji ini dalam kehidupan kita ketika kita pulang ke tempat masing-masing nanti. Ini training kita sebenarnya. Fala rafasa wala fusuq, dan tak boleh berbuat fasik, wala jidal, dan jangan berbalah, jangan berselisih. Sebab kita ni nak jumpa orang ramai. Dan bukan daripada tempat kita, bukan daripada Malaysia saja. Kat Malaysia pun kita bergaduh. Keluar daripada masjid dah orang sana sini dah. Dah marah orang sana sini dah. Jadi kalau dah di tempat sana lagilah dengan Pak Arab, dengan orang Afrika yang duk besar-besar semua. Entah dari mana dia datang tolak kita. Dia datang dari belakang tolak yang badan-badan kecil macam kita ni. Melambung lah kan. Kena tolak, kena pijak ke apa kan. Kadang diangkat kita apa semua. Itu semua boleh berlaku. Dan ini menyebabkan Allah tahu perkara ini. Allah tahu kalian mesti nak bersisih. Kalian mesti akan berdebat. Mungkin nak beli barang ke, nak minta kurang ke apa semua. Berdebat lagi. Jadi jidal itu boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi Allah SWT kata, wala jidal. Dekat Mekah ni, jangan. Nak train diri kita supaya menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah tahu. Allah tahu perkara-perkara ini. Allah yang jadikan kita. Allah tahu apa yang berlaku. Allah lihat pun apa yang berlaku. Dan Allah tahu sebelum berlaku pun Allah dah tahu dah. Jadi Allah tahu ada perkara-perkara tersebut yang boleh berlaku. Maka Allah kata jangan. Apa sahaja yang berlaku di sana maka jangan. Jangan kalian bersisih. Ingat kalian datang ke sini ke Mekah ini, habiskan ribuan ringgit kalian. Duit kalian yang kalian boleh belanjakan atas perkara-perkara yang lain. Untuk mendapat haji yang mabrur. Untuk mendapat keredaan Allah SWT. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan bazirkan duit kalian. Begitu sahaja, macam itu sahaja. Wala fusuqa wala jidal, dan jangan berselisih fil hajj, dalam haji. Wa ma taf'alu min khair, dan siapa yang melakukan kebaikan, ya'lamullah, Allah itu mengetahui je. Antara perkara yang kebaikan yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ini adalah memaafkan orang lain. Dalam Quran kita telah baca sebelum ini. Antara ciri orang sabar ialah memaafkan orang lain. Tak sabar dalam ketika orang tu marah kat kita semua. Kita tahan diri. Walaupun kita marah sangat, tahan diri. Waktu haji ni kena tahan betul-betul. Sebab nak didik diri kita jadi orang yang lebih baik selepas ini. Maka siapa yang tahan, Allah tahu. Itu adalah suatu perkara yang baik. Maksudnya ada nilai pahala. Dan apa saja kalian lakukan, haji, apa saja perbuatan yang kalian lakukan, sabar sunat atau wajib di Mekah itu dan di mana saja, Allah memerhatikannya. Jadi ini juga nak ajar kita juga supaya menjadi orang yang ikhlas. Ibadah kita ni ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu ketika kita ada larangan-larangan kepada ihram tu, kita langgar atau tidak, semuanya Allah tahu. Kalau kita tak langgar, itu adalah suatu perkara yang baik. Itu perkara yang baik. Allah tahu perkara tersebut. Jadi kita nak lihat dalam haji itu sendiri ada ihram.
ada perkara yang menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Jadi kalau menurut Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia kata rahsia di sebalik larangan dalam ihram ialah dapat diperhatikan pada orang yang menunaikan ibadat haji. Beliau mengatakan bahawa rahimahullah mengatakan dengan berziarah ke Baitullah, seseorang itu menghadap Allah SWT dan meninggalkan segala adat kebiasaan dia dan keselesaan dia. Dia tinggalkan kemegahan dia dan kelebihannya daripada makhluk lain, hinggakan golongan yang kaya dan miskin menjadi sama sahaja, golongan bawahan pula sama seperti golongan pemerintah. Manusia daripada semua lapisan masyarakat memakai pakaiannya serupa dengan apa yang dipakaikan kepada mayat. Hal ini mengandungi unsur perbersihan, penyucian jiwa, melahirkan rasa hakikat pengabdian diri kepada Allah dan perasaan ukhuwah sesama manusia yang tidak dapat dinilai meskipun ia diketahui. Ini dapat dilihat dalam hadis sahih yang dikemukakan sebelum ini, itu siapa yang mengenaikan haji dan tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan terlepas dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan ibunya dahulu. Ini seperti mana yang dikatakan, yang saya nakalkan daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Jadi kita dapat lihat bahawa kita datang menunaikan haji ini, kita pakai hanya selai kain itu seperti mana kita pergi nantilah. Seperti mayat sahaja. Yang nanti dia ajar kita berkumpul nanti juga, nanti kita ada berkumpul di Arafah itu seperti mana membayangkan kita berkumpul di padang mahsyar nanti. Kita meninggalkan segala dunia itu hanya semata-mata untuk memberi tempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingatkan kita bahawa kita akan mati, dunia ni akan pergi. Inilah sebenarnya yang kita bawa hanya nanti adalah bekalan takwa itu nanti. Amalan-amalan yang soleh sahaja yang kita bawa nanti. Dan Allah kata, wa ma taf'alu min khair, dan apa yang kamu lakukan daripada kebaikan Allah tahu. Ya'lamullah. Ini mendidik kita supaya apa? Supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat zaman kita ni, ya Allah, cabaran dia cukup kuat. Cukup banyak. Kita ada handphone. Itu baru ni saya bincang dengan isteri saya. Dia cerita kat saya berkenaan ada diberitahu oleh ustaz kan. Ada ustaz yang bagi tahu bahawa kita lihat dalam media sosial tu, bahala zaman moden ni handphone lah. Kita duduk nunduk je kita semua dengan handphone tu. Semuanya itu kalau tak betul cara ni, maka dia jadi berhala moden. Itu kita kena hati-hati sungguh. Sebab nanti setiap perbuatan, setiap jalan, setiap langkah kita semua kita nak update dalam status. Okey, baru bertolak. Baru melontar. Baru semua kita nak bagi tahu. Setiap sikit-sikit kita nak upload dalam internet, berkongsi kegembiraan itu tidak ada masalah. Kita nak bagi tahu, kita nak menunaikan haji, doakan saya kan, apa semua. Semua itu tak ada masalah. Tapi kalau setiap saat, setiap pergerakan kita dilaporkan dalam Facebook itu, maka dikuatiri. Kita bukan tuduh, kita tak tuduh, kita kata kuatiri, kita muhasabah diri kita sendiri, takut akhirnya menyebabkan kita tidak ikhlas kepada Allah SWT, hanya hendak menunjukkan amal kebaikan kita kepada orang lain. Sebab tu Allah kata, jangan risau, kalau tak tunjuk pun tak apa, Allah tahu. Allah akan bagi pahala. Bahkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tu yang kita kena jaga cukup apabila kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bukan semuanya perlu kita paparkan. Ada yang perlu kita paparkan untuk menjadi tauladan kepada orang lain. Tapi kan simpanlah juga. Jangan semua kita tunjuk kepada orang, takut nanti dia akan menimbulkan perasaan tidak ikhlas kepada Allah SWT. Allahu'alam. Kemudian Allah melanjutkan. Bila dah pergi haji tu apa perlu lakukan? Allah ajar kepada kita ni. Allah ni cukup mendidik kita ni. Sebab kita ni, memang kita ni di bawah belayan Allah SWT. Tu yang Syed Qutb, dia kan namakan kitab dia, Syed Qutb rahimahullah ta'ala namakan kitab tafsir dia Fizilal Quran. Di bawah lindungan, lemayungan Quran ni. Di bawah lindungan Quran. Fizilal Quran. Sebab Quran tu siapa yang datangkan? Allah SWT. Kata-kata Allah SWT. Kita ni bawah lindungan Allah SWT. Di bawah belayan Allah SWT. Allah SWT ajar kita satu-satu apa yang kita kena buat. Bab akhirat tu tentulah bab dunia pun Allah ajar. Sampai hubungan suami isteri pun Allah bagi tahu apa dia punya basic yang kalian kena tahu. Macam mana kalian nak melakukan isteri, melakukan suami, semua itu Allah ajar. Kerana Allah kata asas-asasnya Allah ajar. Allah kata kalau pergi haji tu watazawwadu, berbekallah. Watazawwadu,
berbekal lah. Kadang-kadang ada orang dia bukan haji saja, kadang-kadang dia pergi meninggalkan isteri dia, misalnya keluarga dia dalam tempoh waktu yang cukup lama dengan alasan untuk berdakwah misalnya. Kadang-kadang dia tinggalkan anak isteri dia tanpa ada makanan. Dia kata tak apa, nanti Allah bagi dia makan semua. Mungkin Allah akan bagi makan anak isteri dia, tapi dia tetap berdosa lah sebab dia meninggalkan anak isteri dia tanpa nafkah. Sedangkan haji itu sendiri, apa maksud mampu? Ulama mengatakan apa maksud mampu? Antara mampu ialah meninggalkan anak isteri itu dengan nafkah yang cukup lah. Jangan pula kita pergi haji kat sana, ingat Allah SWT, anak kita, isteri kita meminta-minta kepada orang lain. Jadi kena ingat. Jangan kita duk buat main. Kita kata, oh tak apalah, Allah bagi makan. Memang Allah bagi makan. Tapi kita kena fikir, ini soal tanggungjawab kita. Soal tanggungjawab itu semua melambangkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi Allah ajar bila nak pergi haji, apa perlu buat? Mesti ada mesti ada bekal. Mesti ada bekal. Kerana apa? Menarik. Saya ambil daripada, kita lihat daripada apa yang Buya Hamka rahimahullah ta'ala mengatakan tentang perkara ini. Jadi dia kata, kalau pergi haji itu mesti ada bekal lah. Sebab dia kata apa? Minta maaf sebelum kita bincang apa dia yang dia kata, sebelum tu nanti dia akan lanjutkan berkenaan Buya Hamka ada terangkan berkenaan dengan takwa ni, berkenaan dengan takwa yang berkaitan dengan bekal ni. Jadi kalau kita nak pergi ke sana, kita mesti ada bawa bekal. Jangan kita pergi sana dalam keadaan yang kosong begitu sahaja. Dan perkataan watazawwadu itu sendiri menambahkan bahawa mesti ada penambahan lah. Zada tu apa? Ada peningkatan, ada penambahan. Maksudnya kita kena bawa lebih lah. Jangan bawa cukup saja, mesti bawa lebih untuk backup lah kalau kurang ke apa ke, kalau ada belanja ke, terpaksa belanja lebih ke, saya kita sakit ke, kena pergi klinik ke apa, atau apa ada beli ubat ke apa, atau perkara-perkara yang lain, maka jangan kita bawa cukup je, kita mesti ada bekalan tambahan. Itu Allah nak ajar kepada kita, usaha kemudian kita tawakal kepada Allah SWT. Seperti mana Nabi ajar ikat tali unta tu, kemudian kamu tawakallah kepada Allah SWT. Tetapi Allah SWT kata, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Okey, kita lihat apa Buya Hamka kata. Dia kata, dan bersiap-siaplah bekallah kamu, artinya oleh kerana naik haji adalah satu di antara rukun, yang ini tiang agama Islam, sekurang-kurangnya sekali semua hidup wajib kita menunaikannya, maka bersiaplah bekal yang lengkap dan cukup. Dari jauh hari pasanglah niat dan kumpulkanlah perbelanjaan, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Selamat pergi dan pulang dan selamat yang didapati. Tapi maka sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa. Kata Buya Hamka, artinya intisari daripada pengumpulan bekal sejak jauh hari itu yang sebenarnya ialah takwa juga. Sekali lagi diulangi dan selalu diulangi, takwa. Itulah yang sebenarnya. Sebab meskipun telah mengumpul bekal sejak dari jauh hari, kalau takwa tidak ada, mungkin nanti sumber asal daripada bekal yang dikumpulkan itu asal dapat saja. Tak peduli daripada halal ataupun haram. Sehingga ada orang yang ke Mekah dengan bekal yang cukup, tetapi dari wang riba atau wang hasil rasuah, korupsi, ataupun mengumpul bekal sangat lengkap tapi naik haji kerana riak, supaya sampai di kampung diberi gelar haji atau naik haji kerana politik. Itu apa yang dinyatakan oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Jadi walaupun Allah ajar kepada kita ini, sebab nanti ada intisari, ada doa. Allah ajar kita doa yang terbaik, doa yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi Allah nak bagi tahu, berkenaan dunia kalian cukupkan. Bekal mesti ada, tapi yang sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Sebab kita sebanyak mana pun kita kumpulkan, kita kena pastikan wang itu wang yang halal, seperti mana Buya Hamka kata. Tak boleh kita suka hati pergi haji itu dengan wang haram. Sebab kita tinggal keluarga kita punya bekal cukup, tapi keluarga kita dekat tempat kita, kat negara kita tak cukup makan. Kita cukup bekal, dia orang pula tak cukup bekal. Jadi tak boleh. Kita telah apa? Sebab haji itu wajib dilakukan apabila kita benar-benar mampu. Jadi kadang kita lihat juga, takwa ni kadang-kadang bekal dah cukup dah, tetapi tiba-tiba boleh hilang, boleh kena curi.
Jadi janganlah kerana berlaku perkara tersebut kita akhirnya melakukan perkara yang haram pula. Kita pula curi duit orang lain ke. Misal kalau berlaku di Mekah sana kadang-kadang hilang slipper ke misalnya, kita ambil slipper orang pula. Semua tu mesti ada takwa. Mesti ada takwa. Jangan kita lakukan sewenang-wenangnya. Kalau kita lihat pula dalam tafsir An-Nur pula dia kata, sekejap ya. Berkenaan dengan takwa ini, seperti mana yang Ustaz Noman Alihan sendiri mengatakan bahawa dia kata antara takwa itu sendiri adalah kita telah kumpul bekalan itu secukupnya supaya nanti kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak meminta-minta kepada orang lain juga, itu juga adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam tafsir An-Nur dia kata apa? Ayat ini juga menyatakan apabila kita akan menunaikan ibadah haji, hendaklah menyiapkan perbekalan. Sebaik-baik perbekalan adalah tidak meminta-minta kepada orang lain. Kenapa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Supaya apa? Kita tumpukan sepenuh. Bila kita dah ada bekal secukupnya, kita dapat tumpukan sepenuhnya ibadah kita kepada Allah SWT dengan keadaan yang selesa dah. Kita tak tumpu dah, tak fikir dah cukup duit ke, cukup makan ke, nak kena minta ke orang lain pula. Kadang orang pun rasa tak selesa lah semua, menyebabkan ibadah kita terganggu. So Allah nak ajar kita supaya apa? Betul-betul kalian cukupkan pembekalan cukup-cukup supaya kalian boleh konsentrate, beri tumpuan sepenuhnya kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Pun begitu Allah nak ajar sebenarnya. Bekalan dunia tu perlu ada, tapi jangan lupakan tentang akhirat itu sendiri, itu yang lebih penting. Wallahu a'lam. Sebab tu Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dia kata Allah perintahkan untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan yang berkat ini, kerana menyiapkan bekal untuk itu merupakan tindakan yang menghindari daripada memerlukan bantuan orang lain. Dia kata menjauhi daripada harta-harta mereka dengan bentuk permintaan maupun pemberian, dan dalam memperbanyak bekal itu mendapat manfaat yang banyak dan dapat menolong seorang musafir serta sebagai nilai tambah dalam mendekatkan diri kepada Rabb sekalian alam. Bekal yang dimasukkan itu adalah melaksanakan perjalanan dengan apa yang memenuhi hajat dan juga perbekalan yang diperlukan. Tapi Syekh As-Sa'di kata rahimahullah taala, dia kata adapun perbekalan hakiki yang memberi manfaat kepada pemilik di dunia maupun di akhirat adalah bekal ketakwaan yang merupakan perbekalan menuju negeri tempat menetap, dan dia adalah yang menyampaikan kepada kelazatan paling sempurna serta sebaik-baik kenikmatan yang akan selalu dan terus menerus. Barang siapa yang tinggal perbekalan ni, maka ia akan terhalang dengannya, yang mana dia adalah pembawa kepada segala keburukan dan dia terhalang untuk sampai ke negeri orang-orang yang bertakwa. Oleh kerana itu, perkara ini adalah sebuah pujian bagi ketakwaan, mana Allah memerintahkan hal tersebut kepada orang yang berakal. Saya berfirman, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Baik. Jadi itu berkenaan dengan perbekalan itu sendiri. Allah suruh kita berbekal. Ada bekalan cukup-cukup, tapi bekalan yang terbaik itu adalah takwa. Sebab bekalan boleh habis, tapi takwa tak boleh habis. Kalau takwa habis, habislah kita. Sebab apa? Tujuan kita sendiri untuk apa? Untuk mencari keredaan Allah SWT. Sebab tu Allah kata, wattaku. Selanjutnya Allah kata, wattaku ni ya ulil albab. Allah kata tadi, watazawwadu, berbekalah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Wattakuni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu pada aku, wahai apa? Orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Jadi menunjukkan bahawa orang yang betul-betul orang yang ada pure mind, kalau dalam terjemahan Inggeris dia kata pure mind, orang yang betul-betul ada hati yang suci, yang akal yang bersih, akal yang suci, akal yang tidak terikat dengan mana-mana doktrin, melainkan yang datang daripada Allah SWT sahaja. Maka dia faham benar-benar bahawa untuk dia melakukan sesuatu, dia mesti ada bab dunia dan juga bab akhirat itu. Pembekalan fizikal itu perlu ada, dan juga yang paling penting adalah rohani itu sendiri. Kedua-duanya adalah penting. Sebab kita manusia ada unsur yang mesti ada memerlukan unsur-unsur fizikal, dan yang lebih penting dia memerlukan unsur-unsur kerohanian itu
sendiri. Jadi Allah kata orang yang melakukan perkara tersebut, orang yang ada bekal dunia dan ada bekal akhirat, maka dialah sebenarnya orang-orang yang ulul albab, orang yang mempunyai akal yang sihat, akal yang pure, akal yang bersih. Yang ikhlas, yang melakukan sesuatu ikhlas hanya kepada Allah SWT, yang pemikirannya jernih. Pemikiran dia tidak berserabut. Pemikiran dia betul-betul, dia tahu betul-betul apa yang dia perlukan di dunia ini. Dia berjalan seperti mana manusia memerlukan perkara di dunia, tetapi dia tidak meninggalkan apa yang dia lebih perlukan, iaitu akhirat itu sendiri, kerohanian itu sendiri, bergantungan dia kepada Allah SWT itu tidak dia tinggalkan. Kemudian Allah kata seterusnya ayat 198, Laisa alaikum junahun tabtagu fadlam mir rabbikum. Walaupun Allah kata bekal yang terbaik itu adalah takwa, tapi Allah tahu kita sebagai manusia masih lagi memerlukan bekalan-bekalan dunia ni, maka Allah kata laisa alaikum junah, tidak ada ke atas kamu dosa, tabtagu untuk kamu cari apa, fadlam mir rabbikum, kurniaan daripada Tuhan kalian. Apa maksud di sini ialah Allah membenarkan juga, walaupun dalam musim haji itu Allah tahu ramai orang. Bila ramai orang, ada apa? Ada peluang melakukan bisnes. Ada peluang nak buat bisnes. Jadi boleh niaga. Itu Allah SWT. Itu saya katakan sebelum ni. Dan telah kita bincangkan. Allah SWT dalam apa sahaja ibadah yang dia suruh, mesti ada keringanan untuk manusia. Menunjukkan dia sayang betul kat makhluk dia yang bernama manusia. Menunjukkan dia rahmat betul Allah SWT kepada kita. Kalau Allah tu sayang kepada kita, kenapa kita tak sayang kepada diri kita sendiri? Kenapa kita tak sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebenarnya. Jadi Allah ajar tak mengapa. Boleh cari kurniaan Allah SWT, boleh berniaga. Sebab zaman dulu, zaman jahilah memang orang-orang Arab ni pun mereka berniaga. Jadi bila dah zaman orang, bila sahabat-sahabat dah Islam, sahabat-sahabat dah Islam, jadi mereka risau, takut nak melakukan berniaga ni. Sebab mereka ada pasar pun, orang-orang Arab ni mereka ada pasar. Jadi mereka takut nak lakukan perkara tersebut, takut itu adalah amalan orang Arab berjahiliah, maka turunlah ayat ni mengatakan bahawa boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi jangan lupa bekalan yang paling tinggi ialah apa tadi? Bekalan yang paling tinggi itu adalah, bekalan yang paling terbaik adalah apa? Adalah takwa itu sendiri. Sebab tu kita lihat bahawa, kalau kita lihat bahawa dalam Islam ini dia tidak ada kerahiban. Maksudnya dia tidak ada macam memisahkan diri daripada dunia ni. Tak nak kahwin, tak nak bekerja, tak nak apa, duduk berzikir sahaja. Tak ada. Allah tak ajar macam tu. Sebab zikir itu sendiri adalah mengingati Allah SWT, dan kita boleh mengingati Allah SWT dalam apa jua keadaan. Dalam membantu orang susah, kita boleh ingat Allah SWT. Kita kata, Ya Allah, dia susah, aku senang. Tadi kita ingat Allah SWT. Kita ingat bahawa betapa jasa besar dan jasa Allah SWT kepada kita. Sebab tu dalam Ibn Katsir dia kata berkenaan ayat ini, dia kata daripada Ibn Abbas, dia kata mereka sangat takut untuk berjual beli dan berdagang pada musim haji. Mereka mengatakan bahawa musim haji adalah hari-hari untuk berzikir, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam mir rabbikum. Itu dia. Even sebenarnya dalam berniaga pun kita boleh mengingati Allah SWT. Kita tak tipu orang. Kita katakan nak tipu orang, kita tahu Allah SWT melihat kita. Maka sebenarnya dalam apa jua keadaan, zikir itu boleh berlaku. Sama ada pada lidah kita, pada perbuatan kita, dan juga pada apa? Pada hati kita. Sedangkan Allah sendiri, Nabi sendiri mengatakan bahawa takwa huna. Takwa itu ada pada hati kita, dan dia akan ada lambang dia, ada zahirnya dan dizahirkan pada perbuatan kita. Sebab tu Allah kata, Allah tahu manusia itu memerlukan kehidupan, dah belanja kan, belanja beribuan ringgit untuk pergi ke Mekah tu. Jadi tak ada masalah untuk nak berniaga. So bolehlah tampung-tampung sedikit duit belanja. Jadi Allah kata, Laisa alaikum junah, tak ada dosa pun untuk antabtaru, kamu cari fadlam, kurniaan mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Fa idza afadtum min Arafat, maka bila kamu telah bertolak daripada Arafah, padang Arafah, yakni setelah pada wukuf, fadhkurullah indal mash'aril haram, maka sebutlah nama Tuhan, nama Allah, indal mash'aril haram. Di mash'aril haram, itu sebuah tempat di Musdalifah. Itu antaranya berkenaan perkara ini.
Kalau lebih lanjut tuan-tuan kena tanya, rujuk pada kitab-kitab fiqh dan juga tanya kepada para asatizah yang lebih berkelayakan lah untuk membincangkan berkenaan dengan hukum hakam haji. Tapi apa yang kita bacakan sekadar baca apa yang ada dalam Al-Quran ni lah. Jadi Allah SWT beritahu bahawa tak ada dosa nak cari kurniaan Allah, tapi apabila kamu bertolak daripada Arafah, hendaklah kamu berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram. Jadi bila dah berniaga, dah habis semua selesai, kena terus lakukan perkara yang diperintahkan oleh kalian, itu mengingati Allah SWT, dan juga bertolak daripada Arafah, pergi ke Masy'aril Haram itu, iaitu sekitar Muzdalifah itu. Baik. Ada hadis berkenaan ini, saya bacakan terjemahan saja. Telah menceritakan kami Abu Bakar bin Abu Shaybah dan Ali bin Muhammad. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Bukair bin Atta'. Aku mendengar Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili, beliau mengatakan aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang wukuf di Arafah dan sekelompok orang daripada kalangan penduduk Najd mendatangi baginda. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah haji, yakni cara melaksanakannya?" Baginda menjawab, "Haji itu adalah Arafah, maka barang siapa datang ke Arafah sebelum fajar malam berkumpulnya manusia, maka telah sempurnalah ibadah haji." Hari-hari Mina itu 3 hari. Barang siapa yang ingin cepat berangkat, yakni daripada Mina setelah 2 hari, maka tak ada dosa baginya. Dan barang siapa ingin menangguhkannya, maka tidak ada dosa pula bagi dia. Kemudian seorang lelaki di belakang baginda mengiringi ucapannya dan turut menyerukan ucapan tersebut. Telah menceritakan kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah memberitakan kepada kami As-Sawri dan dari Bukair bin Atta' Al-Latsi dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Lalu datanglah seorang daripada penduduk Najd. Lalu beliau sebutkan hadis tersebut. Muhammad bin Yahya berkata, aku tidak diperlihatkan daripada As-Sawri sebuah hadis yang lebih baik daripada ini. Hadis daripada Sunan Ibnu Majah. Jadi kita dapat lihat bahawa hari Arafah itulah hari yang paling utama dalam sejarah Islam. Hari Arafah adalah hari yang disempurnakan Islam ini dan dicukupkan nikmat dia. Wallahu a'lam. Jadi apa perlu kita buat kat sana? Bila Allah kata apa? Fadhkurullah, hendaklah ingat Allah SWT. Banyak-banyak. Sebab tujuan kita nak lakukan ibadah, kita habiskan wang ringgit ni untuk apa? Untuk mencari keredaan Allah SWT. Dan Allah SWT mengata apa? Kat mana nak melakukan perkara tersebut? Indal masyiril haram. Sebenarnya Allah kata apa lagi? Allah kata berkenaan dengan apa yang perlu kalian lakukan di sana. Wazkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah kamu kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Sebab apa? Allah SWT sendiri telah mengajar kepada kita bagaimana untuk kita melakukan tata cara ibadah, bagaimana untuk kita mengingati apa zikir-zikir yang sabit daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Semua itu telah diajarkan oleh Allah SWT. Bahkan Allah telah memberi hidayah, memberi perkenan kepada kita untuk menerima perkara tersebut dan memudah kita kumpul duit, memudahkan kita untuk memudahkan perjalanan kita naik kapal terbang apa semua. Sampailah ke sana, maka hendaklah kita mengingati Allah SWT. Dan kita kena ingat bahawa sampai kita di Mekah itu, mampu kita melakukan haji itu bukanlah kerana kudrat kita, bukanlah kerana kekuatan kita, tetapi dia adalah kerana kurniaan Allah SWT. Allah sebut tentang kurniaan, kita ingat kurniaan itu adalah berkaitan dunia sahaja, berniaga sahaja. Sebenarnya kurniaan itu adalah lebih besar sekali lagi, ialah kurniaan Allah memberi kita hidayah. Allah yang tunjuk kita, memberi kemudahan untuk kita melakukan haji itu sendiri. Wa in kuntum min qabli, dan sungguhnya kamu dahulu sebelumnya la minadh-dhalin, sesungguhnya termasuk orang-orang yang sesat. Tentu saja para sahabat Nabi, ada di antara mereka pun yang melakukan penyembahan berhala ke misal, ataupun tidak beramal seperti mana yang diajar oleh yang sama seperti mana Nabi Ibrahim lakukan, yang diajar oleh Al-Quran daripada kitab terdahulu misalnya. Mereka tidak melakukan perkara tersebut, maka Allah ingatkan, lihat kalian sekarang sedang menuju kepada akhirat, kalian sedang melakukan perkara yang baik yang datang daripada Allah Taala, kalian dimuliakan,
Kalian menjaga, bahkan orang Islam itu sendiri sampai sekarang menjaga Kaabah itu, menjaga tempat yang mulia ini, semua kemuliaan yang Allah bagi. Sedangkan sebelum ini kita dalam keadaan sesat. Kita kalau nak lihat, nak tadabbur ayat ni, kita kena lihat pada diri kita sendiri. Siapa kita sebelum ini? Kita tak perlu nak nilai orang lain. Kita nilai diri kita sendiri. Kita muhasabah diri. Siapa kita sebelum ini? Adakah kita lahir-lahir kita dah jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, ataupun kita melalui liku-likunya? Siapa yang tunjuk perkara tersebut? Siapa yang ajar kita perkara tersebut? Siapa yang memberi hidayah kepada kita? Janganlah kerana kita dah dapat hidayah tersebut, kita dah dapat ilmu yang sahih, akhirnya kita melihat orang lain pula dengan pandangan yang hina. Kita label orang lain dengan perkara-perkara yang rendah, sedangkan kita jangan lupa kita juga pernah berada dalam tempat tersebut. Kita pernah berada dalam tahap itu. Dan kita pun tak tahu apa yang akan jadi in the future. Dalam masa depan kita pun tak tahu. Kita cuma harap Allah SWT kekalkan kita dalam keimanan, kekalkan kita dalam amal soleh. Itu sahaja. So Allah ajar kepada kita, jangan sedikit sekelumit rasa macam, Alhamdulillah hebat juga aku akhirnya boleh buat haji. Kita rasa macam tu. Akhirnya menyebabkan kita telah merasakan diri kita hebat, kita tidak merasakan bahawa Allah yang hebat. Sebab tu kita rasa apa? Terima kasih kepada Allah SWT. Allah SWT yang jaga kita daripada jatuh, seperti mana Allah jaga burung-burung terbang tu. Ma yumsikuhunna ila rahman. Siapa yang tahan burung-burung ni jatuh? Siapa yang menahankan kalau tidak ar-Rahman? Ma yumsikuhu na illa rahman. Siapa yang kontrol kita daripada jatuh, sedangkan banyak sekali anasir sekeliling kita ini, sekali klik saja kita boleh lihat apa sahaja, kita boleh buat macam-macam, kita boleh tipu duit orang, kita boleh buat apa saja, kita boleh zalimi orang, kita boleh zalimi diri kita sendiri. Tetapi siapa yang menyelamatkan kita daripada perkara tersebut, daripada kita jatuh ke lembah kehinaan, jangan kita lupa Allah SWT. So ingat Allah banyak-banyak. Jangan rasa diri sendiri yang hebat, jangan rasa diri kita suci. Kita kena lihat bahawa sebelum ini kita sesat. Kalau Allah tak bagi tunjuk kita jalan yang betul, maka kita akan terus sesat. Akhirnya kita akan masuk ke dalam neraka Allah SWT. Kita pula kena ingat. Kita kena ingat banyak-banyak. Supaya kita muhasabah. Kita ini hamba Allah SWT. Pada ayat 199 Allah kata, Thumma afidu min haisu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu daripada tempat mana yang kamu telah bertolak, daripada tempat yang mana manusia itu bertolak. Sebenarnya orang Arab jahilah dia nak bertolak daripada tempat dia sendiri. Dia bangga dengan tempat dia. Sedang Allah kata tak, kalian di sini sama sahaja, kalian di mana pun kalian kena bertolak daripada Arafah. Nak menunjukkan bahawa manusia itu atas kesatuan yang sama, tidak lebih pun manusia itu bangsa lain dengan bangsa lain. Yang lebih itu adalah takwa. Yang Allah pandang itu adalah takwa. Allah tak lihat kepada bangsa kalian, tempat kalian lahir, bangsa kalian. Yang Allah lihat adalah apa? Allah takwa itu sendiri. Takwa itu sendiri. Itu yang Allah SWT lihat. Jadi Allah SWT ajar apa? Allah SWT ajar kepada kita nak bertolak daripada Arafah. Dan apa yang kalian perlu buat? Jangan pergi duduk sana isap okok ke apa sama. Jangan. Duduk melangut, main handphone ke apa, duduk tengok orang kiri kanan. Tak jaga mata pula, tengok orang lelaki, tengok orang perempuan. Jangan. Yang Allah suruh buat apa? Allah suruh apa? Istighfar. Jangan sibuk masa tu lah nak update status banyak-banyak. Tak. Bukan begitu. Masa itu kena istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT banyak-banyak. Sebab berkumpul itu sendiri adalah mengingatkan kita kepada kematian itu sendiri. Nanti kita akan kumpul di mana? Padang mahsyar, di mana kita akan dalam keadaan yang tidak berpakaian. Tak ada apa yang kita bawa melainkan diri kita sendiri, melainkan bekalan itu sendiri. Yang tu yang kata bekalan tadi. Bekalan yang kita bawa apa? Bekalan takwa itu. Tu Allah ajar, berbekallah. Sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Itu sebenarnya kaitan-kaitan yang kita dapat lihat. So Allah kata, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasulullah SAW orang yang maksum. Cara dia ibadah sampai bengkak-bengkak kaki. Dia kata, salahkah aku nak jadi orang yang bersyukur? Dan lihat dia kalau lepas solat dia baca apa? Lepas solat dia akan ucap 3 kali. Astaghfirullah. 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 Itu apa yang Allah SWT tunjukkan melalui Nabi kita sendiri.
Sebab tu ada hadis riwayat Ahmad, dia kata haji itu Arafah. Beliau ucap dia 3 kali. Barang siapa sempat wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka sungguhnya dia telah mendapatkan haji dan menetap di Mina 3 hari. Pada siapa yang terpaksa pergi, terburu-buru sehingga hanya menetap 2 hari, maka tak ada dosa baginya. Dan pada siapa yang mengakhirkan, maka tiada dosa pula bagi dia. Jadi duduk di Arafah itu adalah suatu perkara yang perlu dilakukan, dan apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu istighfar kepada Allah SWT. Sebab Rasulullah SAW itu dalam sehari dalam keadaan biasa pun dia istighfar sebanyak paling sikit 70 kali. Tuan antara dia. Macam mana istighfar 70 kali? Bukanlah mestinya 70 kali straight. Tapi dalam keadaan satu hari itu, jangan lupa kita sentiasa untuk istighfar. Dalam jam tu kita istighfar kepada Allah SWT. Dan Nabi ajar kan, apabila Nabi selesai solat, apa dia baca dalam hadis yang sahih? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Itu sebenarnya apa yang Nabi ajar kepada kita. Itu perkara yang paling utama. Sebelum kita lakukan perkara-perkara yang lain, kita habis solat sahaja, kalau tak sempat pun nak berzikir yang lain, jangan tinggal yang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab tu ada juga Nabi ajar kita Sayyidul Istighfar. Ya, macam mana Sayyidul Istighfar tu? Itu penghulu kepada adalah penghulu istighfar. Apa nak baca? Macam mana kita nak baca? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabb aku. Ini Nabi ajar kita. Kita jangan, sebab kita daripada kita sibukkan dengan zikir-zikir lain, perkara-perkara lain, jangan kita tinggal yang Nabi ajar. Nak buat yang lain tu, mungkin ada yang kata boleh ke apa semua, tapi yang lebih penting, yang mendapat pahala sunnah itu adalah yang datang daripada Rasulullah SAW. Itu jangan tinggal. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau lah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Khalaqatani wa ana abdu. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Itu kita kena ingat betul-betul. Kita ni hamba Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku sentiasa memegang teguh janji aku kepadamu semampuku. Itu sendiri, dalam doa ini sendiri, dalam istighfar ini sendiri mengandungi perendahan diri. Kita merendahkan diri kepada Allah Taala. Aku buat ni pun semampu aku je ya Allah. Mana yang kurang ampunkanlah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang telah aku perbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengaku tentang anugerah nikmat kurniaanmu kepada aku. Dan juga apa? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Tadi apa dia kata? Kita minta apa? Aku mengakui anugerah nikmatmu bagi diriku. Dan aku juga mengakui dosaku, keburukan yang aku lakukan. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Itu. Aku mengakui anugerah nikmat bagi diriku dan aku juga mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Jadi apa kita minta? Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang telah aku berbuat. Aku mengakui anugerah nikmatmu bagi diriku dan aku juga mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan pada malam hari, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia masuk syurga. Dan barang siapa mengucapkannya pada siang hari, lalu dia meninggal, maka dia masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari. Itu antara ni yang Allah ajar kepada kita. Allah SWT ni dia dengan rahmat dia tahu. Kadang-kadang bila kita buat ibadah, kadang-kadang kita rasa bangga diri, kita rasa ujub, kita rasa kita lebih dari orang lain. Maka kita jangan tinggalkan, kita jangan lupa bahawa yang bagi kita kekuatan untuk lakukan perkara tersebut adalah Allah SWT. Jadi kita jangan lupa. Jangan kita sebab kita nak kejar title haji tu. Kita nak balik orang panggil kita haji. Dan kita tak tunai haji pun orang panggil kita haji juga. Orang tengok janggut orang panggil haji juga. Jadi itu panggilan itu tidak nilai pun sebenarnya. Yang bernilai itu adalah takwa kepada Allah SWT. Jadi jangan lupa. Apa yang kita lakukan, kita istighfar. Kita tengok Nabi Ibrahim AS. Dia dah bina Kaabah dengan Nabi Ismail. Apa yang dia buat? Mereka mohon ampun kepada Allah SWT.
Kalau ada apa yang kurang, kalau ada apa perasaan dalam hati ni, merasakan ujub, merasakan lebih daripada orang lain, merasakan kita buat ni kerana kelebihan diri kita, kita kena kembali mengingatkan bahawa kita adalah hamba. Apa yang kita lakukan ini, kurniaan duit yang kita ada ni, kita belanjakan tak asal jalan Allah, ini semuanya Allah yang Allah yang beri, Allah yang pinjamkan. Tak ada upaya pun kita semua milik Allah SWT. Bahkan kita sendiri adalah milik Allah SWT. Kemudian Allah SWT ajar lagi kepada kita ayat 200. Faiza qadaitum manasikakum, maka bila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu seperti mana yang diajarkan oleh Allah SWT, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah SWT tunjukkan keadaan manusia ni. Apa yang mereka buat ialah, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ni, orang-orang jahiliah ni, dia setelah dia tunaikan haji adalah dia buat, dia akan mengagungkan kebesaran nenek moyang. Dia cerita pasal hebatnya nenek moyang dia. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan tersebut diganti dengan zikir kepada Allah SWT. Ya Allah kata, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, maka apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu, فَاذْكُرُوا haka zikrikum aba'akum au ashadda zikra, maka berzikirlah kamu kepada Allah seperti mana kamu menyebut bapa-bapa kamu, yakni nenek moyang kamu, au ashadda zikra, atau lebih daripada itu lagi. Faminan nasi man yaqulu rabbana, tapi ada manusia ni mereka menyebut apa, wahai Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, fi dunia, di akhirat ini, minta maaf, di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada apalah dia nanti di akhirat. Ada orang doa dia memang tak sabar, dia nak pergi ke Mekah ni sebab apa? Tujuan utama dia nak dapat benda dunia. Aku nak pergi Mekah lah, aku nak doa supaya aku dapat kahwin. Aku nak pergi Mekah lah, aku nak doa supaya aku dapat rezeki. Aku nak pergi Mekah lah supaya nanti penyakit aku sembuh. Jadi nampak tak? Apa niat asal kita? Niat asal kita nak dapat benda dunia. Sedangkan sepatutnya kita nak pergi Mekah, nak apa? Nak sucikan diri. Ada benda syirik kita buat. Kita nak kena pergi tempat yang tak ada benda syirik. Yang Allah tetapkan tak boleh ada berlaku perkara syirik di Mekah itu. Tak boleh. Itu sebenarnya asal kita untuk apa? Menyucikan diri. Bukan sebab nak kahwin. Bukan sebab nak tambah isteri. Bukan sebab itu. Bukan. Sebab dunia. Jadi, sebab tu ada orang dekat Mekah, dia apa? Dia doa. Dia nak dunia. Maka Allah kata tak ada apa dia kat akhirat. Tak ada apa dia kat akhirat. Tak dapat apa. Sebab niat dia sendiri sebab ada benda lain. Sedangkan di dunia pun, kalau doa nak kahwin, doa nak dapat harta, doa nak dapat anak, doa nak dapat isteri satu lagi, bukan tunggu ke Mekah, kat mana pun boleh doa. Kenapa kita pergi Mekah? Sebab kita nak sucikan diri. Sebab kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kena pasang niat awal-awal daripada sekarang lagi. Aku nak pergi Mekah. Sebab apa? Sebab aku nak mencari keredaan Allah SWT. Aku nak jadi insan yang terbaik. Aku nak mati dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Aku nak Allah ampunkan dosa aku. Aku tahu aku banyak dosa. Itu sebenarnya yang sepatut kita awal-awal lagi. Ini Allah ajar. Allah kata ada yaqulu rabbana atina fid dunya, dia kata doa, wahai Allah bagilah aku dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tak adalah dia di akhirat itu bahagian akhirat. Tapi Allah nak ajar. Dalam ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Fi dunia ni hasanah, bagi kebaikan kat dunia, kami nak kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan di akhirat nanti kami nak kebaikan juga di akhirat, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada api neraka. Kemudian Allah kata apa? Allah jawab doa tersebut. 202 Allah komen tentang doa tersebut. Orang yang minta kebaikan dunia akhirat, Allah komen, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah, bagi mereka bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Itu sebenarnya yang Allah ajar. Kalau kita nak doa, kita tak tahu doa spesifik apa yang kita nak doa, jangan kita tinggal doa ni. Waktu ayah saya dia kata,
Yang tak tahu doa-doa lain tak tahu, dia kata ini yang paling baik pun. Ya betul pun. Inilah doa yang terbaik pun. Kita minta kepada Allah yang terbaik. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kita daripada neraka. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Sebab ada nanti ayat Al-Quran, ada nanti kita akan lalui insya-Allah. Barangkali apa yang kalian rasa yang baik itu baik untuk kamu, benda-benda tu buruk. Barangkali apa yang kalian rasa buruk untuk kita, benda tu baik. Kita tak tahu. Jadi apabila kita tak tahu, kita doa ke Allah. Kita kata, ya Allah aku nak kereta besar. Ya Allah aku nak semua benda nak besar. Semua benda nak tertinggi dalam dunia. Kita nak perkara tersebut. Tapi sebenarnya patut kita doa kepada Allah SWT ialah, ya Allah aku nak yang kebaik. Kebaikan menurut kamu ya Allah. Menurut kau ya Allah. Kan apa tu Nabi Musa, apabila dia sampai ke tempat, dia kata, ya Allah aku ni fakir. Aku ni fakir. Dia apa yang dia mohon, apa sahaja yang terbaik. Kebaikan dia, apa sahaja kebaikan menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu sebenarnya Allah ajar. Maka kita minta kebaikan dunia, kita minta kepada di akhirat, dan kita sedar bahawa Allah SWT yang mengetahui segala-galanya. Maka Allah kata, siapa yang buat perkara tersebut, maka Allah dia akan peroleh bahagian apa yang dia telah minta, apa yang dia telah dia usahakan, apa yang dia telah lakukan. Sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungan dia. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup perbincangan kita, insya-Allah kita lihat sedikit daripada tafsir berkenaan dengan doa inilah. Kita kena lihat yang tafsir, sebab kadang-kadang pandangan sendiri tak semestinya betul, tak semestinya tepat kan. Jadi kata Syekh As-Sadi rahimahullah taala, dia kata ayat ini merupakan dalil bahawa Allah SWT mengabulkan doa setiap orang, baik Muslim ataupun orang kafir ataupun orang fasik. Akan tetapi pengabulan doa orang itu bukanlah sebuah tanda bagi kecintaannya terhadap orang tersebut dan kedekatan padanya, kecuali dalam permohonan yang berhubungan dengan akhirat dan kepentingan agama dan kebaikan yang diharapkan di dunia. Termasuk dalam perkara itu adalah segala yang sangat baik kejadiannya bagi seorang hamba, seperti rezeki yang lancar, luas dan halal, isteri yang soleha, anak yang merupakan penyuk mata, ketenangan, ilmu yang berguna, amal yang soleh dan semacamnya, dan segala macam permohonan yang dicintai dan dibolehkan. Adapun kebaikan akhirat adalah selamat dari siksaan kubur, padang mahsyar dan api neraka, memperoleh keridaan Allah, mendapatkan kenikmatan yang abadi, dekat dengan Rabb yang maha penyayang, hingga doa ini menjadi doa yang paling lengkap, paling sempurna dan paling utama untuk didahulukan. Oleh kerana itu, Nabi SAW memperbanyak doa dengannya dan sentiasa menganjurkan umatnya untuk berdoa dengannya. Perkara tersebut tentang Nabi berdoa dengan doa ini ada diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim daripada Anas bin Malik rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya tak ada masalah nak minta perkara yang dunia, tapi kita minta kebaikan atas perkara dunia itu, dan aim kita yang paling utama bukanlah untuk mendapat dunia tu. Aim kita paling utama untuk pergi ke haji itu adalah untuk mensucikan diri kita, untuk memperolehi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, sekian sahaja perbincangan kita. Mana kita telah berbincangkan berkenaan dengan sedikit tentang haji ini. Tentang haji ini diketahui oleh Allah SWT. Dan Allah ajar apa yang perlu kita lakukan pada ketika di Arafah itu. Apa doa yang terbaik yang perlu kita doa. Inilah doa yang terbaik yang kita selalu amalkan pun. Tapi hari ini kita nak belajar betul-betul, jangan sekadar lafazkan sahaja. Kalau lafazkan sahaja, burung kakak tua pun boleh lafazkan kalau kita ajar dia. Tetapi kalau kita yang paling penting adalah kita menghayati doa ini dan kita sedar betul-betul bahawa hanya Allah SWT yang tahu apa yang terbaik buat kita. Dan apa yang kita buat, kita kumpul duit untuk haji itu bukan keupayaan kita. Semua itu adalah keupayaan Allah SWT. Keupayaan yang diberi oleh Allah SWT. Semua itu adalah kurnian Allah SWT untuk mengingatkan kita bahawa kita ini adalah hamba semata-mata. Apa yang kita jauhi di musim haji itu, ketika melakukan haji itu, perkara yang halal yang kita lakukan, yang kita tinggalkan, dan perkara haram yang kita tinggalkan adalah untuk mendidik kita supaya kita balik di tempat kita nanti kita menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih suci, yang lebih baik, yang sentiasa. Jadi kalau kita boleh sabar dekat Mekah tu, maka gitulah kita balik pun kita kena sabar seperti itulah juga supaya kita balik kelak kita berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan kita diredai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, sekian sahaja pertemuan kita. Saya terima kasih banyak-banyak kerana siapa yang sudi mendengar, walaupun kalau yang tak sempat melihat pada siaran ini, boleh lihat kepada rakaman dia, boleh tolong sebar-sebarkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat. Dan saya mohon maaf
atas segala kata-kata saya yang terkasar bahasa. Biasalah manusia itu penuh dengan kesilapan. Ada saja perkara yang tersalah, ada emosi ke apa semua. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, dosa kita semua. Dan mana yang baik tuan-tuan ambil lah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ambil lah. Mana yang buruk itu tinggalkan. Mana yang bertentangan dengan Quran, mana bertentangan dengan sunnah, mana-mana fakta yang silap tinggalkan. Ambil sajalah yang manfaat. Mohon doakan saya supaya Allah ampunkan dosa saya dan memberikanlah ganjaran mana yang ada ni. Sedikit usaha kita ni mudah-mudahan Allah bagikan ganjaranlah supaya kita dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tayyib, itu sahaja insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kita masa. Maklumlah sekolah nak buka ni pun. Jadi sibuklah. Kalau dapat jumpa, kalau dapat buat seminggu sekali pun alhamdulillah. Kalau tak pun bila Allah SWT izinkanlah. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan doakanlah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah. Semoga Allah SWT dapat memberi kita kekuatan lah untuk melakukan, untuk kita tadabbur ayat-ayat Allah SWT ini ringkas-ringkas semampu kita. Kita tutup dulu pertemuan kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT.